Bismillahirrahmanirrahim. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ. Di antara mereka, yakni kaum Yahudi yang dengki itu, ada yang beriman kepadanya. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ. Dan ada pula yang di antara mereka yang berpaling daripadanya. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. Dan cukuplah dengan neraka Jahannam yang sentiasa menyala-nyala itu menjadi tempat seksa mereka. Al-Quranul Karim memberi keterangan yang cukup adil apabila membuat laporan tentang sesuatu. Sebelum ini dinyatakan orang Yahudi memang pun menyimpan hasad terhadap Nabi SAW yang menerima anugerah Nabi, pangkat nubuwah, pangkat kenabian. Mereka menunggu-nunggu supaya dibangkit dari kalangan mereka seberapa banyak Nabi. Dan kalau boleh mereka memonopolikan tahap nubuwah itu dengan suatu anggapan Yahudi adalah keturunan Nabi-Nabi, darah mereka darah suci dan kedudukan mereka disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Lain-lain adalah kelas 2, lain-lain daripada bangsa Yahudi kelas 2. Tetapi oleh kerana hasad ini bukan sesuatu yang diminta oleh sesiapa. Tiada siapa yang mau supaya penyakit itu datang kepadanya. Kita katakan orang yang diserang penyakit ini terdiri daripada semua orang. Orang yang mempunyai fikiran, orang yang berilmu, orang yang tidak berilmu, semua orang ada padanya hasad. Ada padanya, mereka cari ke, mereka tempah ke, tidak, perkara ini datang fitrah semula jadi. Oleh kerana itu, di kalangan orang Yahudi yang hasad pun di antara mereka, ada yang beriman kepada Nabi Muhammad dalam keadaan mereka pun rasa tak senang, tak suka. Tetapi hakikat mereka terpaksa terima iaitulah dia adalah Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala beri kepadanya Nabi. Jika nak dipersalah pun persalahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya mereka mempunyai sedikit kejujuran pada menerima sesuatu. Mereka rela simpan pada diri mereka dua perkara yang bertentangan. Pertama hasad, yang kedua kebenaran. Adakah orang ni dihasad pada perkara yang benar? Ada. Seorang itu memang alim, memang terpuji, memang pandai. Tetapi orang ni dia hasad. Hasad satu perkara yang lain. Kebenaran yang diakui dalam jiwanya satu perkara yang lain pula. Ayat menyatakan orang ini, faminhum man amana bih, di antara mereka yakni kaum Yahudi yang dengki itu ada yang beriman kepada apa yang telah dikurnia oleh Allah kepada keluarga Nabi Ibrahim. Ada yang beriman, mereka percaya. Nabi Allah Sulaiman AS dan Nabi Daud. Nabi Allah Sulaiman dikatakan isterinya ribu isteri. Termasuklah yang isteri simpan, yang isteri tak simpan, yang pakai, yang tak pakai. Begitulah. Sebab ribu ni pun susah. Yahudi akur perkara ini adalah sebagai satu perkara yang memang benar kepada Nabi Sulaiman laku begitu. Tetapi apakah mereka apabila menyaksikan kebenaran itu mereka terima apa yang Nabi Sulaiman, Nabi Daud? Tidak. Di antara mereka ada yang mengkhianati anugerah Allah kepada mereka. Mereka tidak beriman kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Begitu juga terhadap Nabi Muhammad SAW. Mereka beriman kepadanya, tetapi pada masa yang sama mereka tidak berpuas hati kerana hasad yang ada pada mereka. Faminhum man amana bihi wa minhum, dan sebahagian daripada mereka pula berpaling tadah dengannya, bukan saja tidak hasad tapi tidak beriman kepadanya. Jadi kalau begitu, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala akan dinilai sepenuhnya. Ada manusia yang menyimpan hasad dengki yang di luar keupayaannya. Dia hasad, dia buruk hati, tetapi dia tidak suka kepada sikap itu. Tidak suka. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengenakan dosa terhadapnya?
Dosa di dalam Islam kepada perkara yang dibuat dengan pilihan dan dengan sengaja. Sesuatu yang datang tidak dengan sengaja dan bukan dengan pilihan sendiri tidak dicatat sebagai dosa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang itu melainkan setakat yang dimampu olehnya. Setakat yang dia mampu, setakat itu saja. Dia tidak mampu mengeluarkan penyakit yang ada padanya, sebagaimana dia tidak meminta supaya dia terlibat dengan penyakit itu. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Subhanahu wa taala membahagikan dua kumpulan ini kepada dua kumpulan yang berasingan. Satu dengki, dua-duanya dengki, tapi satu dia dengki tapi dia akur kebenaran. Dia akur. Dia kalah tetapi dia tak mengaku. Tak mengaku. Tapi dia kalah dan dia mengaku tapi dia tidak merestuinya. Tak mengakui, tidak mengiktiraf kemenangan orang lain misalnya. Wa kafa bi jahannam sa'ira, cukuplah neraka jahanam yang sedang menunggu mereka. Wa kafa maknanya cukup, bi jahannam neraka jahanam sa'ira yang sentiasa menyala-nyala, yakni sebagai tempat untuk menyeksakan mereka. Tidak ada pada hari akhirat yang lebih seksa daripada tempatnya yang disediakan, iaitu neraka. Selain daripada ini pun ada juga kesaksaan. Kesaksaan ketika menunggu pembicaraan di padang mahsyar. Saksa cukup banyak di sini. Tetapi kesaksaan itu tidak begitu berat. Yang paling berat sekali ialah setelah seorang itu dimasukkan ke dalam neraka. Berapa tempohnya? Ada di antaranya sekejap, ada di antaranya mengambil masa yang begitu lama. Ini ayat penutup. Bila berbicara tentang Yahudi yang terbahagi kepada berbagai-bagai kumpulan, dibuat satu penutupan yang cukup baik, iaitulah penutupan yang teliti dengan membahagikan mereka kepada bahagian-bahagian yang nanti akan menentukan pada tempat mana mereka ni dalam neraka nanti. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada ayat-ayat keterangan kami akan membakar mereka di dalam api neraka. Biasanya dalam Quran apabila dia menyampaikan sesuatu perkara yang berhubung dengan suruhan, larangan, haram, halal, dosa, pahala, akan ditutup ayat itu dengan bicara syurga dan neraka. Sekarang ayat ni bicara tentang balasan neraka dan kemudiannya akan diikuti dengan syurga. Maknanya lah kelompok ayat ini sudah berakhir. Sudah berakhir setakat ini, ayat akan bicara perkara yang lain pula selepas ini. Sejak daripada awal surah lagi, surah An-Nisa membicarakan soal pasangan suami isteri. Kemudian kembali berbicara tentang harta pusaka. Kemudian bercakap pulanya pasal hal tanggungjawab dalam masyarakat. Kemudian berbicara pula tentang struktur dalam masyarakat. Ada rakyat yang dipimpin, ada pemimpin. Masing-masing mempunyai tanggungjawab. Sama ada tanggungjawab atas sifatnya sebagai anggota masyarakat atau sebagai pemimpin. Kemudian dicakap pulanya tanggungjawab terhadap agama, tanggungjawab terhadap agama dan terhadap ulama, syarat-syarat kepimpinan ulama selesai. Ada juga di antara ulama yang menyembunyikan kebenaran, ada di antaranya pulanya yang tidak menyembunyikan kebenaran disebabkan faktor-faktor kepentingan sendiri. Semuanya ini tidak akan dilepaskan dengan sia-sia dengan begitu saja. Semuanya ini jika dosa ataupun pahala tidak akan berakhir di sini, tetapi akan berakhir pada hari akhirat dengan balasan yang setempal dengan amalan yang mereka lakukan. Kalau begitu orang yang kafir tidak mengikuti perintah yang disebutkan sejak daripada awal surah sampailah kepada syarat-syarat kepimpinan ulama yang diingkari itu, iaitu kaum Yahudi. Innal ladzina kafaru biayatina, sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada ayat-ayat keterangan kami. Ayat-ayat keterangan kami yakni ayat-ayat dalam kitab suci. Yahudi mereka kufurkan keterangan yang ada dalam kitab Taurat mereka. Umat ini juga mempunyai kitab suci Al-Quranul Karim. Ada orang yang kufur ingkar kepadanya dan ada orang yang menerimanya dengan baik hati. Semua sekali ini akan dibalas. Balasannya saufa nuslihim nara, kami akan bakar mereka dengan api neraka. Sala yasla, terjemahan bakar itu terjemahan yang terlalu kasar. Sala yasla asal maknanya tidak bakar panggang macam panggang ayam, panggang daging, itu bakar lain, panggang lain.
Dalam neraka dia tidak bakar. Bakar ini dia cepat, dia tak sakit. Dia masak, dia sakit sekejap je. Kemudian bila dah masak, habis. Panggang, dia sakit di tepi kulit. Sakit di tepi kulit ni lama. Api sebenarnya sakit kulit yang menerima. Kulit ini tempat simpannya, tempat tersimpan perasaan pedih disebabkan api. Tepi kulit. Apabila kulit ni masak, habislah dia sakit itu. Tak berapa sakitlah dianya. Dia sakit lain pula sakit itu. Sebab dia tak ada kulit. Sebab kulit dia masak. Pedih sudah tidak ada lagi. Quran apabila berbicarakan tentang bakar dengan api ini, bakar, dan tujuan bakar ini untuk menyaksakan, dia tidak sebutnya bakar, tapi disebutnya nuslihim. Kami akan selar mereka. Kami akan salai mereka. Kami akan salai dengan api neraka. Nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kullama nadijat juluduhum, tiap-tiap kali kulit mereka masak hangus, maknanya mereka ini dipanggang. Kemudian dipanggang ini lama sakitnya. Apabila masak, ditukar pula dengan kulit yang lain. Baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab, supaya mereka merasai azab itu, azab sengsara. Macam mana ditukar? Manusia pada hari akhirat nanti ketika dimasukkan ke dalam surga ataupun neraka, mereka sebenarnya masuk dengan badan mereka di dunia ini. Di dunia ini masuk ke sana, mereka hidup pada ketika itu, tidak mati. Jadi oleh kerana supaya mereka ini lebih hebat, lebih kuat menerima, lebih sempurna menerima azab, kulit mereka ini dibakar, kemudian ditukar dengan kulit yang lain. Setelah hangus, kemudian ditukar pula. Macamlah kulit di dalam dunia ini pun, kulit pokok-pokok yang sudah rosak itu ditukar kepada kulit yang lain. Kulit boleh bertukar. Jadi oleh kerana kulit ini sebenarnya yang merasa, maka kulit yang akan ditukar. Kulit tempat berhimpunnya perasaan pedih dan sakit, maka kulit akan ditukar, tapi dagingnya tidak. Baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab, supaya mereka merasakan azab itu, supaya azab itu cukup terasa. Tapi jika dibakar mereka, azab itu terasa sekejap saja. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala tidak bakar, tetapi dia panggang. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah adalah maha kuasa lagi maha bijaksana. Orang yang berkuasa sebenarnya tidak ada yang boleh melemahkannya, sebab dia punya kuasa ada padanya. Dan dia pula bijaksana. Orang yang bijaksana, dia tidak akan melakukan sesuatu tanpa memperhitungkan dengan sepenuhnya sesuatu yang akan terjadi dan yang sudah terjadi. Maksudnya orang kafir yang engkar kepada hukum-hukum Allah, mereka ini tidak diseksa secara membabi buta, tidak diberi kepadanya ukuran sepenuhnya. Ini orang hasad dengki, hasad disimpan dalam jiwanya, tetapi dia terima kebenaran, terima kenyataan. Satu golongan lagi tidak menerima kenyataan, tetapi mereka hasad. Hasad itulah yang mendorong mereka untuk tidak menerima kenyataan. Adakah mereka sama? Tidak sama, akan diseksa. Mengapa? Sebab Tuhan itu aziz, hakim. Dia berkuasa menentukan kadarnya berapa banyak sepatutnya dikenakan keseksaan itu. Dan yang kedua, hakim, orang bijaksana. Dia tidak buat sesuatu lebih daripada yang perlu, dan tidak juga kurang daripada apa yang diperlukan. Jadi oleh kerana itu kita mengambil kesimpulan daripada ayat ini, seksa neraka sekalipun dimasukkan ke dalam neraka, tapi tidak sama antara A dan B, disebabkan dosa tidak sama antara satu dengan lain. Memang neraka tempat seksa, tetapi tempat seksa ini dia ada macam-macam kelasnya pula. Hospital untuk orang sakit, tetapi ada pulanya orang pergi rehat sebenarnya di hospital. Dia bukan tempat sakit, tapi tempat dia pergi berehat. Orang sakit memang ada orang sakit, tapi sakit pun berbagai-bagai. Ada yang sakit tu kaki dia gantung, kepala gantung. Ada orang sakitnya dia pergi sana sehingga berehat. Ada neraka pun lebih kurang. Neraka memang tempatnya tempat seksa, tapi tempat seksa, malaikat yang menjaga neraka masuk neraka diseksa dia jaga neraka, tidak seksa.
Jadi oleh kerana itu azizan hakima, maha kuasa dan maha bijaksana. Neraka meskipun tempat terseksa, tetapi bukan semua orang terseksa dalam neraka itu. Dan jika terseksa pun mereka berbeza antara satu dengan lain. Begitulah ayat ini memperkatakan balasan tentang orang pertama. Orang pertama, mengapa disebutnya balasan ini dengan neraka dulu, kemudian akan disebutnya syurga pula dalam ayat 57? Sebenarnya di antara racun dengan penawar kemudian racun terlebih dahulu. Penawar datang ni dengan sebab ada racun. Jika racun tak ada, penawar pun tak datang. Surga datang, surga disebutkan kemudian supaya orang mukmin yang mendengar ini, dia akan sejuk hatinya dengan sebab penawar yang disebutnya kemudian, itu surga pada ayat walladzina amanu wa amilus salihat. Sekiranya ayat 57 ni tukar sebut surga dulu dan sebut neraka kemudian, seolah-olah hati orang mukmin ini tak sejuk. Baca Quran, kemudian ditutup dengan neraka, dia panas tu, tak ada air untuk disiramnya. Quran sedar, keterangan Al-Quranul Karim sebenarnya mengambil kira semuanya ini, lalu menyebutkan tentang neraka, kemudian akan disebut pula nanti tentang surga dan nikmat-nikmat yang ada dalam surga.